Suatu hari, Pak Yaso yang sedang duduk termenung, merenung tetes hujan, tiba-tiba sahaja teringat akan anak-anak dan cucu-cucunya. Perasaan rindu yang semakin bertambah, semakin dirasai apabila dia merasa sangat sunyi. Lebih-lebih lagi, dia hanya tinggal berdua sahaja bersama istrinya, yaitu Mak Esa, di rumah itu. Pak Yaso mula terkenal apabila dia pernah memberi isyarat kepada anak sulungnya, yaitu Sauki, untuk tinggalkan seorang cucunya tinggal bersamanya di kampung. Namun, isyarat itu tidak dilayan kerana istri Sauki, yaitu Faiza, tidak izinkan. Pak Yaso cuba menghilangkan rasa bosan, lalu dia telah menghadap meja kerjanya untuk memahat belulang patung wayang kulit. Matanya mula berkaca dan teringat kembali kepada menantunya, yaitu Ustazah Faiza. Ayah, berhentilah buat kerja yang sia-sia ini, Ayah. Patung wayang yang Ayah buat itu akan minta nyawa di akhirat kelak. Ayah dah tua. Ayah patut insaf dan taubat buat kerja-kerja begini. Kau tak layak nasihat aku. Memang aku tua. Aku jahil. Aku ni dalang seasal dan dalang seusul. Aku berdalang dan mengukir patung. Bukannya aku sembah patung berhala. Setelah lama mengelamun, tiba-tiba ada sebuah kereta mematikan enjin di hadapan rumah Pak Yaso dan keluarlah seorang gadis yang memakai seluar jin dan berambut hitam. Anak gadis tersebut telah dipelawan naik ke rumah oleh Pak Yaso. Mak Esah juga keluar untuk menyambut tamunya. Saya Nora dari Kuala Lumpur. Saya sedang membuat kajian berkenaan kajian wayang kulit Kelantan. Jadi, saya ingin membuat temu ramah dan belajar ilmu wayang kulit dengan Pak Cik. Nora, Pak Cik ni apalah ada. Berdalang sikit-sikit bolehlah. Lebih-lebih, Pak Cik tak pandai. Kalau tak pandai tak mengapa. Saya cuma nak tanya, sanggup kan Pak Cik mengajar saya jadi dalang? Pak Yaso tergamam. Lalu, setelah mendengar semangat yang ada dalam diri Nora, Pak Yaso ingin mengajar Nora dengan sepenuhnya. Siang berganti malam dan malam bertukar siang. Nora benar-benar mewarisi ilmu pendalangan Pak Yaso. Abah dan Mama Nora dari Kuala Lumpur juga balik ke Kelantan untuk melihat upacara memperlimaukan Nora menjadi dalang. Detik sudah pun sampai. Hari memperlimau telah pun tiba. Sulida, anak Pak Yaso yang menjadi jurutera di Miri, sudah pun balik. Dr. Naima, anak gadis Pak Yaakob yang menjadi doktor di Kulim, juga balik. Semua orang kampung telah sampai selepas berjemaah Isyak di masjid. Tok Imam, penghulu, Siak dan Bilal semuanya ada. Pak Yaso menjadi resah. Semuanya telah ada kecuali Ustaz Sauki dan keluarganya. Acara belum boleh mula selagi Sauki dan keluarganya belum tiba. Ustaz Sauki dan keluarganya perlu ada kerana Pak Yaso akan membuat pengisytiharan yang terakhir dalam hidupnya. Nazakia WKQ 6696 tiba-tiba membelok masuk ke halaman rumah di hadapan panggung. Melihat keluarga Sauki dan anak-anaknya pulang, Pak Yaso mula tersenyum. Faiza menerkam ke tangan Pak Yaso dan mencium. Pak Yaso belum sempat berkata apa-apa, hanya air matanya yang mengalir ketika itu.